RTM terus unggul, yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Ahad 22 Ogos 2021. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyatu Osman. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri seru keluarga Malaysia sepakat pulihkan ekonomi negara. Enam juta dos vaksin tambahan bakal diterima awal September ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selepas mengangkat sumpah jawatan semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini memberikan ucapan pertama beliau dengan membawa konsep keluarga Malaysia. Frasa keluarga Malaysia katanya lebih inklusif yang merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Tambah beliau, konsep keluarga Malaysia juga diambil kerana keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai murni didikan sempurna sesebuah keluarga. Setiap daripada anda adalah seperti keluarga saya sendiri, sama ada anak muda mahupun yang telah berusia. Kita diibaratkan saling melengkapi, umpama anggota tubuh yang saling memerlukan. Ke arah itu, beliau mengajak wakil rakyat untuk sama-sama bersepakat. Saya menyeru kepada seluruh ahli Dewan Rakyat, sama ada dalam atau luar kerajaan, supaya menggembeling tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Perdana Menteri turut mengajak seluruh ahli Dewan Rakyat termasuk pembangkang untuk sama-sama menggembleng tenaga memulihkan semula negara termasuk mewujudkan kerjasama rentas parti. Langkah berkenaan bagi memastikan kestabilan politik segera dicapai menerusi kebersamaan. Ke bawah duli tuanku dalam perjumpaan bersama ketua-ketua parti baru-baru ini telah bertitah kepada semua agar melupakan segala perbezaan demi mencapai kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kestabilan politik perlu segera dicapai menerusi kebersamaan. Ini termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti. Justru, saya ingin menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan Jabatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Seluruh keluarga Malaysia yang Krisis pandemik COVID-19 telah memberikan kesan serius dan menyeluruh kepada ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan akan menumpukan usaha ke arah mencapai dua objektif utama dalam usaha mengurangkan kesan ekonomi yang berpanjangan. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, negara akan mengembalikan semula kesejahteraan rakyat seiring dengan usaha meningkatkan kuasa beli pengguna dan mengangkat semula sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, fokus usaha kita ialah rakyat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian, rakyat yang berpendapatan sederhana, perusahaan kecil dan sederhana, serta sektor perindustrian termasuk industri pelancongan domestik. Fokus ini merupakan sebahagian daripada inisiatif jangka pendek untuk mengembalikan ekonomi rakyat, khususnya dalam menjana ekonomi negara secara menyeluruh.
Bagi memastikan usaha ini tercapai, kerajaan akan bekerja bersama rakyat untuk membangunkan strategi baharu ekonomi bagi memperkukuh asas ekonomi negara dan mengembalikan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara. Seiring usaha mencapai objektif dan fokus tersebut, penglibatan anak-anak muda amat diperlukan. Oleh itu, saya pastikan suara anak muda didengari dan diberikan tumpuan dalam kerajaan ini. Kepada anak-anak muda di luar sana, jangan risau, penglibatan anda semua amat dihargai dan saya mengharapkan anda bersama-sama dengan kerajaan ini untuk menjayakan agenda besar pemulihan negara. Seluruh rakyat Malaysia yang saya... Dalam pada itu, Malaysia bakal menerima 6 juta dos vaksin tambahan menjelang awal bulan depan. Perdana Menteri berkata ia sebagai usaha memastikan sistem kesihatan negara kembali stabil. Suka saya umumkan pembelian tambahan sejumlah 6 juta dos vaksin lagi yang akan diterima menjelang awal September 2021 sebagai satu berita baik kepada semua bersempena bulan kemerdekaan ini. Beliau turut yakin program vaksinasi kebangsaan mampu mencapai imuniti kelompok tidak lama lagi. Kita optimis melalui kejayaan program vaksinasi ini kelak, ramai yang boleh kembali menziarahi ibu bapa di kampung halaman, meraihkan perayaan dan melancong dalam negara. Anak muda boleh beriadah, pulang semula ke institusi pengajian tinggi dan yang paling utama ialah anak-anak kita boleh kembali ke sekolah. Gambaran ini bukanlah satu angan-angan kosong kerana negara kita pernah berjaya menurunkan statistik pesakit COVID-19. 19,807 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini dengan jumlah kes sembuh sebanyak 18,200. Selangor terus kekal mencatat jangkitan baharu tertinggi dengan 5,379 kes. 232 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 14,168 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. .3% populasi di negara ini telah melengkapkan dos suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Pemberian vaksin di Malaysia setakat semalam juga mencecah 30.8 juta dos. Berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menitahkan pengarah pendidikan negeri Johor dan seramai 779 guru yang dilaporkan menolak untuk menerima vaksin COVID-19 menghadap baginda dalam tempoh terdekat. Tunku Ismail menerusi hantaran dalam laman Twitter bertitah, ini kerana keutamaan ialah mengatasi pandemik COVID-19 secepat mungkin supaya rakyat dan negeri Johor boleh kembali serta meneruskan kehidupan seperti biasa. Baginda mengulas laporan berita mengenai seramai 779 guru di negeri itu telah menolak pemberian vaksin COVID-19. Terdahulu Esko Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Johor Mazlan Bujang memaklumkan kerajaan Johor akan menyediakan program kaunseling khas kepada 779 guru yang dilaporkan menolak suntikan vaksin COVID-19. Guru-guru tersebut akan dipanggil untuk diberikan penerangan mengenai vaksin COVID-19 terutama sebelum pembukaan semula sesi persekolahan.
kita di peringkat JPN, kita mengambil inisiatif yang secara berhemah, kita panggil dan kita konseling. Sebahagiannya dah bermula kita panggil secara individu di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan kita melibatkan bantuan daripada Jabatan Agama, pegawai agama untuk bantu memberi penerangan, konseling supaya akhirnya mereka akan turut serta dalam program vaksin kita. Sehingga kini 50.29% guru di Johor sudah lengkap kedua-dua dos suntikan vaksin, manakala seramai 45,448 guru telah menerima suntikan vaksin dos pertama. Bagi anggota kumpulan pelaksana pula, seramai 6,539 sudah menerima dos pertama dan seramai 2,816 lengkap kedua-dua dos. Felda Jengka 24 Jerantut Pahang berjaya mencapai imuniti kelompok dengan keseluruhan 1,300 penduduknya yang layak telah lengkap divaksinasi. Pencapaian itu lebih awal berbanding sasaran peringkat kebangsaan pada bulan depan. Ketua Peneroka Felda Jengka 24 Razak Daud menjelaskan pencapaian itu dipengaruhi oleh kesediaan penduduk untuk mendapatkan suntikan vaksin selepas dikenakan PKPD pada April lalu. Yang mana pada hari ini warga Jengka 24 seramai 640 orang yang mendapat suntikan vaksin yang kedua. Yang selebihnya telah divaksinkan di tempat-tempat di luar daripada Jengka 24. Ini bermakna Felda Jengka 24 telah mencapai 100% divaksinkan setakat ini. Pengurus Felda Jengka Muhammad Tamrin Zakaria pula menasihatkan penduduk untuk kekal mematuhi SOP meskipun sudah dikategorikan sebagai zon hijau. Diharapkan rancangan-rancangan Felda di wilayah Jengka pun bersama-sama bersatu tenaga, bergotong royong untuk menjayakan program-program seperti ini. Mangsa kelima fenomena kepala air di Yan Kedah ditemukan kira-kira 3:23 petang tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah, Sayani Saidun berkata, mayat mangsa yang ditemukan dikenal pasti sebagai Ku Syuib Ku Abdullah yang berusia 91 tahun. Mangsa ditemukan berhampiran inap desa Puteri Ayu dalam timbunan sisa kayu balak 1 kilometer dari rumah mangsa di inap desa Salak Denai, iaitu lokasi mangsa dilaporkan hanyut di bawah arus pada hari kejadian. Sayani memaklumkan mayat bekas imam ini ditemukan dalam keadaan sempurna ketika kerja-kerja mengorek kawasan timbunan tersebut dilakukan menggunakan jengkaut. Ya, dia ada dalam rimbunan kayu-kayu, lubang kayu yang dibawa oleh arus yang deras tu. Tetapi syukur alhamdulillah keadaan mangsa kita temui dalam keadaan yang sempurna. Hanya terdapat kesan-kesan cala sedikitlah. Dan mangsa kita dah keluarkan dan dah kita hantar ke hospital. Operasi SAR sejak semalam menumpukan usaha pencarian di kawasan berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa dikenali sebagai Ridwan Poniman yang dilaporkan hilang di Titi Hayun Yan diteruskan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, mangsa dikenal pasti sebagai pekerja buruh. Fokus pencarian hari kelima kini tertumpu di sepanjang aliran sungai di Titi Hayun dan kawasan Batu Hampa. Aset udara dan marin milik polis termasuk helikopter, drone dan bot marin digerakkan. Polis turut akan menggunakan bantuan unit anjing pengesan. Kita dalam aset yang ada ini memang memadai. Sebab kita pun guna unit pengesan kita. D9 kan? Kita guna K9 di mana K9 ni adalah unit pengesan anjing lah untuk membantu. Dan kita akan fikirlah kalau adanya
keperluan aset yang diperlukan, kita akan bawa ke sini untuk kita nak bantu mencari dan menyelamat. Setakat ini 5 individu disahkan terkorban. Seorang lagi cedera parah sedang menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Alor. Dalam pada itu, 2 pusat pemindahan sementara PPS di Yan masih aktif dibuka, namun setakat ini tiada penduduk terjejas ditempatkan. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah menerusi kenyataan memaklumkan PPS itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan dan PPS Sekolah Kebangsaan Teroe untuk pesakit COVID-19. Perkembangan banjir di Perak. Satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka pagi tadi menjadikan keseluruhan 4 PPS diaktifkan setakat ini. Ia menempatkan 284 penduduk terjejas. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang dibuka hari ini bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Batu 20, Tualang Sekah, Kampar. Setakat 4 petang tadi, ia menempatkan 10 penduduk daripada 2 buah keluarga. Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak pula menempatkan 104 orang penduduk, manakala PPS di Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu 68 penduduk. Satu lagi PPS di Larut, Matang dan Selama yang dibuka di Sekolah Kebangsaan Matang menempatkan 102 penduduk terjejas. Penduduk di mana-mana pusat penempatan sementara PPS diminta berwaspada dengan penularan pandemik COVID-19 ketika musim tengkujuh. Menteri Besar Datuk Searani Mohamad berkata bagi mengelakkan berlakunya kluster di mana-mana PPS, individu yang positif atau dalam status kuarantin akan diasingkan di dalam bilik khas sebagai langkah awal membendung penularan dan seterusnya tidak membahayakan mangsa banjir lain. Kita juga pada waktu yang sama masih lagi sedang berada dalam pandemik COVID-19. Jadi sebab itu di sekolah ini ada keluarga yang kita sambung karantin dia di bilik yang berasingan berbanding dengan yang tidak terlibat di sini. Kerana kita naklah pula itu menjadi kluster untuk berlaku jangkitan. Okay. Jadi terima kasih kepada DO dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah yang telah mengambil inisiatif. Beliau memaklumkan selepas mengadakan lawatan di PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu, Bagan Serai. Pada masa sama, beliau menyeru semua pegawai daerah yang mempengerusikan Jawatankuasa Pengurusan Banjir Daerah membuat persiapan menghadapi musim tengkujuh yang dijangka tiba lebih awal. Tengku Zafrul optimis pembentukan Kabinet baharu kurangkan beban rakyat. Paparannya seketika nanti terus bersama Berita Perdana. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. RTM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Tahniah daripada kami di RTM. Semuanya bermula dengan saya. Tua atau muda, sampah mesti dibuang ke dalam tong sampah. Nilai-nilai mulia ini mendorong kita untuk lebih bertanggungjawab. Semuanya itu bermula dengan saya. Jika terasuh dengan keprihatinan,
buanglah sampah ke dalam tong sampah. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Objektif utama yang digariskan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi memperkukuh ekonomi amat bertepatan dengan keperluan negara ketika ini. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat rangsangan terhadap ekonomi domestik akan menjamin kesejahteraan rakyat selain memastikan negara menikmati pertumbuhan ekonomi lebih baik. Kerajaan mahu menangani masalah kesejahteraan rakyat, kesinambungan perniagaan, terutamanya PKS, iaitu perniagaan kecil dan sederhana, yang merupakan komponen utama penyumbang kepada KDNK negara dan merupakan juga majikan kepada hampir 60% kepada tenaga buruh negara. Selain daripada itu, sektor pelancongan juga amat terjejas. Sejak pandemik melanda bermula awal tahun lepas, ia turut diberi perhatian oleh kepimpinan baru. Kadar pengangguran yang Beliau turut menyarankan penambahbaikan terhadap beberapa inisiatif seperti program subsidi upah dan bantuan prihatin rakyat bagi memperkukuh pelan pemulihan negara yang sedang dilaksana. Pelan tersebut dijangka dapat memberikan petunjuk kepada pelabur dan sektor perniagaan dalam rangka perancangan perniagaan mereka pada masa akan datang. Pembentukan Kabinet baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan membantu mengurangkan beban rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz optimis Perdana Menteri akan menjalankan tugas dengan sempurna dan bantuan kepada golongan sasa dapat disalur dengan lebih sistematik. Seperti saya sebut tadi, fokus saya buat masa ini ialah mengambil kesempatan dapat bersama-sama dengan lebih masa, spend a bit more time lah dengan family dan juga kawan-kawan yang sudah lama saya tak dapat. I have not had a break lah for last 18 months. Jadi saya fokus on that lah for sini. Tapi saya percaya yang seperti saya sebut tadi, I have faith. Saya ada keyakinan bahawa Yang Maha Perdana Menteri akan membentuk kabinet yang dapat membantu rakyat Malaysia dan juga negara kita. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan sumbangan 1,000 bakul makanan yang bernilai RM80,000 kepada Yayasan Raja Muda Selangor di Shah Alam. Pasaran saham dijangka kembali pulih selepas ketidaktentuan senario politik negara dengan pelantikan Perdana Menteri yang baharu. Pada masa sama, Presiden Remizia Bumiputera Malaysia Nazari Rosli berpendapat dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, ia akan mengembalikan lagi keyakinan pelabur. Sektor yang kita jangkakan akan mendapat tumpuan pelabur di waktu yang terdekat ini adalah sektor pengguna, sektor pengangkutan dan logistik dan juga sektor tenaga kerana oleh kerana pembukaan sektor-sektor yang tersebut akan membuatkan permintaan tinggi terhadap servis di sektor-sektor ini.
Bagaimanapun, beliau turut tidak menolak faktor kes COVID-19 yang masih tinggi ketika ini sedikit sebanyak mengganggu aliran saham. Indeks FBM KLCI dijangka terus menguji paras rintangan sekitar 1,530 mata sehingga 1,540 mata untuk jangka waktu terdekat. Lebih 600,000 pelanggan Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menjadi pengguna meter pintar menjelang hujung tahun ini. Ini berikutan penyambungan semula projek pemasangan meter pintar sejak 1 Ogos lalu selepas tertangguh berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Pengarah projek Advanced Metering Infrastructure TNB, Insinyur Muhammad Gaus Ahmad menerusi kenyataan memaklumkan dengan penyambungan semula projek berkenaan, jumlah pengguna meter pintar akan meningkat kepada lebih 1.8 juta tahun ini. Pemasangan meter pintar pada awal fasa difokuskan pada bangunan bertingkat tinggi yang mempunyai pihak pengurusan bangunan di kawasan Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya dan Cyberjaya. Demi menjamin keselamatan kontraktor dan pelanggan, pemasangan meter pintar mematuhi prosedur operasi standard yang ketat seperti ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Sehingga 30 Jun lepas, 1.22 juta pelanggan TNB telah memasang meter pintar di Lembah Kelang dan Melaka. Antara kelebihan meter pintar, pengguna boleh memantau dan mengawal penggunaan elektrik menerusi gabungan portal dan aplikasi My TNB. Untuk penjawat awam, dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.69% dan menangi sebuah pangsa puri bernilai RM100,000. Jom sertai kempen Money for Merdeka CDP. Hubungi kami hari ini. Apa kata mulai esok kita tukar rutin harian? Ambil kesempatan duduk di rumah dengan mencuci baju menggunakan mesin basuh di waktu siang, kemudian mengeringkannya di bawah cahaya matahari tanpa menggunakan mesin pengering. Untuk lebih jimat tenaga, cuci baju menggunakan air suhu biasa dan bukannya air panas. Ini semua akan membantu mengurangkan penggunaan tenaga ketika PKP. Untuk panduan penjimatan tenaga yang lain, layari www.mytnb.com.my. Hidup bijak, kuasa di tangan anda. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Program Merdeka Flag Run 2021 telah dianjurkan oleh Perbadanan Labuan. 12 atlet dari Labuan berlari secara berganti-ganti sambil membawa jalur gemilang di sekitar wilayah itu. Turut dikibarkan bersama adalah bendera Labuan dan wilayah persekutuan. Ini merupakan salah satu pengisian di mana kita dalam keadaan pandemik ini kita ada juga mengadakan pengisian yang berupa mengingati hari kemerdekaan kita dengan menyuntik semangat ataupun menanamkan semangat patriotik kepada di kalangan di hati Sunubari Purwokulah Tuan Labuan. Sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen kibar jalur gemilang peringkat Labuan dilancarkan minggu lalu. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64. Semoga Malaysia aman, makmur dan saksama. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Dalam kita menempani dengan pandemik COVID-19, jalur gemilang haruslah disifatkan. Kerana kita memperingati setiap perjuangan dan keringat nenek moyang kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam kesibukan harian, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Mari kita raikan Hari Kemerdekaan ke-64. Kibarkanlah jalur gemilang. Marilah kita sama kibarkan jalur gemilang ini untuk tanamkan semangat patriotik dalam diri kita sendiri. Walaupun kita sedang diuji, buktikan cinta kita kepada negara, kibarkanlah jalur gemilang. Demi Malaysia tercinta, jom kibarkan jalur gemilang. Ya, kita menaruh harapan tinggi kepada atlet-atlet Paralimpik kita yang kabarnya sudah berlepas ke Tokyo. Ya, untuk laporan penuh bersama Azam Hussein, silakan. Azam.
Suresh sandar tuah kelahiran anak sulungnya. Zverev ke pentas akhir terbuka Cincinnati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Menjelang Sukan Paralimpik Tokyo yang akan membuka tirai Selasa ini, 3 pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Rio 2016, Abdul Latif Romli, Muhammad Ziad Zulkifli dan Muhammad Rizwan Muhammad Puzi menyertai kumpulan ketiga kontingen Malaysia berlepas ke Jepun malam tadi. Mereka merupakan sebahagian daripada 28 anggota kontingen negara ke Tokyo melibatkan 11 atlet dan 11 jurulatih selain disertai Naib Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Muhammad Iqbal Sulaiman dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN Ahmad Faizal Mat Ramli. Kumpulan terbesar kontingen negara itu bertolak pada jam 10.50 malam tadi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Turut hadir memberikan sokongan ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Datuk Muhammad Nur Azman Taib dan bekas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Namarikan. Khamis lalu, kumpulan pertama terdiri daripada 2 pegawai dan 5 atlet berbasikal berlepas, manakala kumpulan kedua melibatkan 15 individu diketuai Ketua Kontingen Datuk Seri Megadi Syariman Zaharuddin berlepas pada sebelah malam. 3 orang dari skuad badminton yang merupakan kumpulan keempat dan terakhir dijangka bertolak pada Selasa. Malaysia akan diwakili 22 atlet para dalam 9 jenis sukan pada Paralimpik kali ini dengan sasaran 3 pingat emas. Juara memanah para dunia 2019, Suresh berkata kelahiran cahaya mata pertamanya bulan lalu membakar semangatnya untuk merangkul pingat emas dalam Sukan Paralimpik Tokyo. Pemanah dari Sungai Petani Kedah itu percaya anaknya Monish yang selamat dilahirkan isterinya pada 14 Julai lalu seringkali membawa tuah dalam hidupnya. Bukan itu sahaja, atlet yang bakal menginjak usia 28 tahun itu memaklumkan rezekinya juga melimpah ruah sejak kelahiran anak lelakinya itu, termasuk menerima bantuan kewangan yang tidak disangka-sangka daripada Kerajaan Negeri Kedah dan peralatan daripada Majlis Sukan Negara MSN. Selain mengimpikan emas, Suresh yang membuat penampilan sulung pada tamasya sukan berprestij itu mahu memecahkan rekod peribadinya dengan sekurang-kurangnya memperoleh 640 mata di Tokyo. Suresh menjuarai acara recurve lelaki terbuka pada Kejohanan Para Dunia 2019 di Hertogenbosch, Belanda dengan mengutip 634 mata. Sementara itu, Suresh yang kehilangan kaki kirinya pada usia 13 tahun selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya mengakui ramalan cuaca panas terik di Tokyo dilihat sebagai cabaran yang perlu ditempuhinya dalam aksi di lapangan memanah Yuminoshima Park. Dia antara atlet kumpulan ketiga kontingen negara yang melepas ke Tokyo malam tadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Barisan atlet lain yang turut sama berlepas ialah atlet olahraga Wong Kagi dan Siti Nur Lasah Muhammad Arifin, atlet memanah Wiro Julin, atlet powerlifting Boni Bunya Agustin Jong Yi Hee, atlet boccia Chiu Wei Lun dan pemain tenis kerusi roda Abu Samah Borhan.
Juara bertahan Johor Darul Takzim JDT kian menghampiri gelaran Liga Super buat kali ke-8 berturut-turut apabila hanya memerlukan satu lagi kemenangan dalam baki 3 lagi perlawanan Liga musim ini. Skuad Harimau Selatan itu boleh dikatakan sudah sebelah tangan menggenggam trofi Liga Super 2021 selepas menewaskan Petaling Jaya PJ City FC 2-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Pada aksi tersebut, JDT membuka jaringan pada minit ke-27 menerusi penyerang import dari Brazil, Berson da Silva sebelum pemain naturalisasi negara, Muhammad Sumareh menggandakan jaringan pada minit ke-83. Hasil kejayaan itu, skuad Harimau Selatan kini hanya memerlukan kemenangan ke atas Sri Pahang FC di tempat sendiri untuk menjulang trofi Liga Super buat kali ke-8. Jurulatih kecergasan Jorge Alvarez yang menggantikan tempat Benjamin Mora untuk sementara menjelaskan ia bakal menjadi malam yang istimewa buat mereka untuk dinobatkan juara di laman sendiri. Obviously, win the title is always special, home or away. But in the Sultan Ibrahim, our stadium, our home, is always special in front of our boss. Unfortunately, without the fans, but the players are excited, thinking that we can reach the target. But anyway, we must play versus Pahang yet, and we must to win Pahang and with what can do. So focus in the next week, in the next trainings, and in the next game. Kemenangan malam tadi menyaksikan JDT kini mengukuhkan kedudukan di Persada Liga dengan 48 mata, 11 mata meninggalkan pencabar terdekat Terengganu FC di tangga kedua. Sementara itu, Kedah Darul Aman KDAFC kini menjadi satu-satunya pasukan yang mampu menghalang JDT meraihkan kejuaraan Liga Super musim ini selepas berjaya menempaskan Terengganu 2-1 dalam aksi malam tadi. Skuad kendalian Aidil Syahrin Sahak itu masih memiliki 6 baki perlawanan sambil berharap JDT tewas ke semua baki 3 perlawanan mereka selepas ini. Pada aksi penuh dramatik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu, KDAFC mendahului 1-0 menerusi jaringan Rabi Ataya pada minit kecederaan babak pertama sebelum Syazwan Zainun menambah gol kedua pada minit ke-50. TFC bagaimanapun cuba bangkit dengan merapatkan kedudukan hasil jaringan David da Silva pada minit ke-70 namun gagal mencari gol penyamaan sehingga tamat permainan. Aidil Syahrin berkata kemenangan ke atas TFC malam tadi adalah satu bonus kepada pasukannya yang datang dengan misi untuk mengutip mata. We took our chances well, and tonight, although we conceded 1 goal, but I think overall the defending as a team, they work very, very hard, and I have to give them the credit because the field is huge, but the field is good to play. So the most important, I say, the 3 points and the commitment from the boys is very important. Sementara itu, pengendali TFC, Nafuzi Zain tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya walaupun tewas di laman sendiri. Kesilapan yang kita buat diukur oleh pasukan Kedah lah, dan kita tahu dengan Kedah kualiti pemain dia, segi attacking dia semua sudah tahu, iaitu memang ialah kesilapan kelekaan sedikit je kita dihukum, dan Kedah pun bermain defend dengan baik. Kekalahan itu menyaksikan TFC yang kini menghuni tangga kedua Liga terpaksa melupakan hasrat untuk mengejar juara bertahan JDT setelah ketinggalan 11 mata dalam baki 3 perlawanan musim ini. Manakala Kedah pula berada di tangga keempat dengan 32 mata dan berpeluang memberi cabaran kepada JDT jika menang semua baki 6 perlawanan. Masih mengenai Liga Super, Perak FC terus kempunan mengutip 3 mata selepas dikecewakan Selangor FC 0-3 malam tadi. Kekalahan tersebut menyaksikan misi mereka untuk kekal dalam saingan Liga Super musim hadapan kini semakin sukar.
Perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak itu menyaksikan permainan seimbang ditampilkan kedua-dua pasukan pada separuh masa pertama. Kelekaan pemain Perak FC pada penghujung babak pertama membawa padah apabila Oliver Buff menjaringkan gol pertama perlawanan menerusi rembatan leret pada minit ke-42. Berselang 3 minit kemudian, Ifedayo Omosui menggandakan jaringan buat pasukan pelawat menerusi tandukan hasil sepakan percuma pada minit ke-45. Bersambung separuh masa kedua, Ifedayo sekali lagi menjadi duri dalam daging buat pasukan tuan rumah selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-60. Saya masih belum mencukupi untuk bersaing dengan pemain Selangor, di mana ramai pemain kami masih muda. Saya rasa pengalaman untuk bermain di Liga Super itu sangat-sangat perlulah. Yeah, we can play better. Really, we can play better, especially in own possession. And but I accept the performance if we win the games. Keputusan itu menyaksikan Selangor FC memintas kedudukan Kedah Darul Aman KDA FC di tempat ketiga dengan 32 mata, manakala The Boss Gores kekal menghuni tangga ke-11 dengan 13 mata tatkala liga berbaki 3 perlawanan untuk ditamatkan. Dalam perkembangan berkaitan, khidmat Ketua Jurulatih Perak FC, Chong Yi Fat, akan dikekalkan pada musim ini selepas tempoh rehat selama 14 hari yang diberikan oleh pihak pengurusan tamat pada 2 Ogos lalu. Perkara itu disahkan Pengurus Besar Perak FC, Azman Noh. Beliau berkata keputusan tersebut dicapai selepas Perak FC gagal untuk mencari pengganti sesuai yang mempunyai lesen kejurulatihan kelas A seperti syarat ditetapkan oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Keputusan itu juga telah dimaklumkan kepada Yifat menerusi perbincangan pada 16 Ogos lalu. Terdahulu pada 2 Ogos, pihak pengurusan Perak FC mengambil keputusan merehatkan Yifat susulan kemerosotan prestasi yang melanda skuad The Boss Gores dalam aksi Liga Super. Tugas memangku jawatan Ketua Jurulatih itu telah dipikul oleh penolong Jurulatih Perak FC Muhammad Syahril Nizam Khalil bermula dengan aksi menentang Penang FC pada 3 Ogos lalu. Azman berharap Yifat dapat melakukan keajaiban dalam 3 lagi baki perlawanan yang perlu diharungi Perak FC selepas ini bagi memastikan visi untuk kekal bersaing Liga Super pada musim depan berjaya direalisasikan. Meskipun Yifat masih mempunyai kontrak bersama Perak FC sehingga penghujung November 2022, namun ia bukan jaminan untuk jurulatih kelahiran Ipoh itu untuk terus kekal bersama The Boss Gores pada musim hadapan. Kita ke tenis terbuka Cincinnati. Pemain Jerman Alexander Zverev mara ke final selepas menyingkirkan pemain ranking ketiga dunia Stefanos Tsitsipas di separuh akhir malam tadi. Pada aksi separuh akhir itu, Zverev yang juga pemenang pingat emas Olimpik Tokyo baru-baru ini berdepan Tsitsipas untuk merebut slot ke pentas akhir. Namun ia bukan aksi mudah buat Zverev. Walaupun menang 6-4 di set pertama, pemain berusia 24 tahun itu terpaksa mengalah di set kedua apabila tewas 3-6. Di set ketiga, Zverev dipaksa berhempas pula sebelum bangkit daripada kedudukan 1-4 untuk menang 7-6 sekaligus mengesahkan tempat ke final berdepan pemain Rusia Andrei Rublev malam ini. Saudara, edisi sukan 22 Ogos di penghujungnya. Kekal aktif dan berikan sokongan anda kepada kontijen negara di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Saya Azharuddin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sukan. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menzahirkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Ucapan itu dibuat menerusi panggilan telefon pagi tadi. Kedua-dua pemimpin itu sempat berbincang mengenai hubungan kerjasama antara Singapura dan Malaysia, termasuk menghadapi cabaran pandemik COVID-19.
Lee yakin Malaysia akan terus maju di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dan mempelawa beliau mengadakan lawatan rasmi ke Singapura. Lee dan isterinya Ho Ching juga berharap Datuk Seri Ismail Sabri dan isteri Datin Seri Muhaini Zainal Abidin dikurniakan kesihatan yang baik serta ceria selalu. Terdahulu, Presiden Indonesia Joko Widodo turut mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri. Ucapan itu dimuat naik menerusi akaun Twitternya @Jokowi semalam. Beliau turut menyatakan kesediaan Jakarta memperkukuh kerjasama hubungan dua hala Indonesia-Malaysia. Susulan taufan Grace yang membadai timur Mexico pada Sabtu. Setakat ini, sekurang-kurangnya 8 orang termasuk 5 kanak-kanak terkorban. Taufan dengan amaran kategori 3 dan kelajuan angin 200 km sejam itu menyebabkan hujan lebat di Mexico berhampiran Tecolutla, Veracruz. Ia kemudiannya bergerak ke kawasan pedalaman di dataran tengah tinggi namun tidak mengakibatkan kerosakan besar. Di Xalapa, bandar utama di Veracruz pula, beberapa jalan raya menjadi sungai berlumpur. 7 orang dilaporkan terkorban di kawasan terbabit manakala seorang lagi di bandar Poza Rica. Junta Myanmar menahan 2 lagi wartawan tempatan pada 15 Ogos lalu. Ini merupakan tangkapan terbaru yang menyasarkan pengamal media. Situ Ang Min merupakan pengarang majalah Frontier Myanmar dan pengulas Radio Voice of America ditahan atas dakwaan memfitnah dan menyebarkan berita palsu. Manakala Ted Ted Kin merupakan pekerja bebas yang berkhidmat dengan BBC Burmese pula dituduh menyembunyikan Min dan berkhidmat dengan kerajaan bayangan. Israel terus mencabuli gencatan senjata apabila membedil Gaza selepas pertempuran antara tentera Zionis dengan penduduk Palestin menyebabkan puluhan orang cedera. Kementerian Kesihatan Gaza mengesahkan 41 orang awam cedera termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun. Keadaannya kritikal selepas ditembak di kepala. Rejim Zionis turut melepaskan gas pemedih mata. Keamanan dan kesejahteraan hidup yang dinikmati kini bukan datang percuma, malah dibayar dengan hasil perjuangan titik peluh anggota keselamatan yang sanggup bergadai nyawa memperjuangkan keamanan negara. Sempena bulan kemerdekaan ke-64 tahun ini, wartawan Nur Ain Abu Bakar berpeluang menemui bekas pakar penjejak anggota VAT 69 di Mambang di Awan, Kampar. Bermula sebagai anggota Senoi Prak pada 1968 sebelum diserap ke 69 Komando, Apot Anak Saat 74 tahun cukup digeruni suatu ketika dahulu. Ini kerana kepakarannya menjejaki pergerakan dan penempatan komunis dalam hutan belantara sehingga digelar Big Nose oleh tentera New Zealand. Berasal dari kaum semai dan sering memburu seorang diri memberi kelebihan kepada beliau mengesan jejak musuh walaupun sudah berminggu ditinggalkan. Susahnya kita jejak musuh sebab musuh dia bukan tinggalkan kesan yang banyak. Dia pun lari pada pasukan keselamatan. Menyeberang sungai itu paling susah kita nak kesan. Tetapi macam mana pun kita boleh atasi sebab kita banyak pengalaman-pengalaman di hutan.
Sering diletakkan di barisan hadapan, Apot yang pernah menyertai 15 pertempuran mengakui sebagai anggota komando, ketajaman mata, minda dan gerak hati yang bersih diperlukan dalam setiap misi pertempuran, terutama peperangan ala gerila. Selain Perak, Selangor, Pahang dan Kelantan, antara lokasi hutan belantara yang sering menjadi sasaran musuh, pernah diterokai Apot bersama pasukannya. Beliau juga bersyukur kerana sepanjang 34 tahun berkhidmat tidak pernah cedera walau nyaris terkena jerangkap samar dipasang pengganas komunis. Di sebalik kehebatan itu, beliau dikurniakan pingat tertinggi negara iaitu Pingat Jasa Pahlawan dan Pingat Gagah Berani pada tahun 2003. Walaupun sudah bersara pada 1 Julai 2004 dengan pangkat terakhir Sarjan Major, namun semangat juang dalam diri bapa kepada 5 anak ini dilihat masih utuh. Tentang Hari Kebangsaan ini bukan ini saja. Tahun depan ada lagi, tahun depan ada lagi kan. Jadi kalau boleh kita buat perubahan yang baik, ya, yang baik semuanya, bukan yang yang tak elok. Semua kaum mesti pegang jalur gemilang. Ya. Saya ni pasal sakit lutut, sakit pinggang. Kalau dulu saya gantung, saya punya ni bendera jalur gemilang ni kat pintu. Hari Kebangsaan gantung. Kini, salah seorang anak Apot turut mengikut jejak langkah beliau menyertai pasukan Gerakan Am PGA Senoi Prak yang berpengkalan di Kem Pengkalan Hulu, Perak. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ternyata begitu besar pengorbanan dan keberanian Apot dan rakan-rakannya dalam memastikan keamanan pasca merdeka negara dikekalkan dan Malaysia bebas daripada ancaman penjajah. Jasa mereka seharusnya dihargai dan ia diharap dapat menyemarakkan lagi rasa cinta dalam kalangan kita, terutama generasi muda. Nur Ain Abu Bakar dan juru kamera Muhammad Fairuz untuk Berita RTM. Selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Orang kata kalau dah jodoh pasti akan bertemu. Meskipun pertunangan mereka pernah terputus kira-kira 2 tahun lalu, namun akhirnya pelakon Remy Ishak dan wanita pilihan hatinya Eza Yusof selamat diijab kabulkan semalam. 3 kali menangguh pernikahan akibat perintah kawalan pergerakan, akhirnya dengan hanya sekali lafaz, aktor yang terkenal dengan julukan hero pujaan Malaya itu sah bergelar suami kepada usahawan Eza Yusof dalam majlis ijab kabul di Masjid Negara. Pasangan itu dinikahkan sendiri oleh abang pengantin perempuan Rosman Yusof. Majlis yang dijalankan mengikut prosedur operasi standard ketat yang telah ditetapkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi itu hanya dihadiri oleh kedua mempelai bersama seorang wali kepada pengantin perempuan. Tahniah Remy dan Eza dari Bidiva. Jika Remy Ishak telah menemui cinta sejatinya, lain pula dengan pelakon dan penyanyi ini. Kabarnya dia baru saja putus cinta dan ingin berkongsi perasaan kecewanya itu dalam single terbarunya. Dayan Trisha okey ke tu? Penat? Jelas Dayan, single terbaru berjudul Penat itu memang ditujukan khas buat bekas kekasihnya. Itu adalah main inspiration untuk tuliskan lagu Penat. Tapi at the same time, macam Dayan cakap, it's not pedih ataupun sakit. Dia penat sebab dia melalui fasa putus cinta ataupun patah hati dalam keadaan pandemik. So dia it's another perasaan yang lagi dalam dan lagi sakit bagi Dayan. Jadi mungkin itulah menyebabkan emosi yang tak stabil. Single itu dicipta sepenuhnya oleh beliau manakala gubahan muzik dihasilkan oleh Kuis. Penat boleh didengari di semua pelantar penstreaman digital bermula Jumaat lalu. Pengacara Nana Mahazan antara selebriti yang berjaya meneruskan perniagaan meskipun terpaksa berdepan pelbagai cabaran berikutan pandemik COVID-19. Namun, kata Nana yang baru saja berhijab, dia belum ada perancangan untuk mengeluarkan tudung jenama sendiri.
Secara jujurnya, saya tidak terfikir pun untuk mengeluarkan tudung. Lepas nak kena keluarkan tudung Nana. Walaupun ada beberapa permintaan juga sebenarnya dalam ruang komen saya di Instagram dan juga di Facebook. Sebenarnya tidak ada. Okey, masa ni tak ada, tapi sebenarnya saya dah keluarkan dalam brand saya Sisterhood dahulu. Sebelum saya even bertudung, tahun lepas kita keluarkan ataupun awal tahun ni kita keluarkan Sisterhood Scarf. Adalah macam tudung bawah 4 segi square yang dah keluarkan awal dah. Apapun, kita doakan kejayaan atas kesemua usahanya, juga keputusan berhijab beberapa artis lain seperti Izara Aisyah, Siti Elizad dan penyanyi Filia Julia. Penuluran pandemik COVID-19 juga memberi ruang kepada mereka yang berkemampuan untuk melakukan kerja kebajikan. Misalnya pelakon dan usahawan Zoe Rahman yang memulakan program komuniti Mika Series Peduli untuk membantu nasib penghantar makanan. Untuk permulaan, program tersebut menyantuni 250 orang penghantar makanan dengan memberi minyak petrol secara percuma dan makanan. Pada suatu hari tu saya ternampak rider ni dia makan tepi jalan, solat tepi jalan dengan keadaan hujan lah, panas lah, dan dia orang struggle nak cari duit dalam musim Covid ni kan. Jadi daripada situlah saya dapat idea untuk membantu rider-rider di sekitar Kuala Lumpur ni, dan untuk permulaan pada hari ni kita dapat dalam 200 rider yang berdaftar. Mereka perlu daftar di Telegram Mika Series Peduli sebab kita nak tengok macam ada slot, macam kita akan bagi satu slot dalam 50 buah rider supaya nanti kan taklah datang sekali semua nanti kan, sebab kita kena ada SOP. Baiklah, perkongsian itu mengakhiri Bidiva untuk minggu ini. Saya Aisyah Yatim. Jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Seorang penghantar makanan mengalami detik cemas setelah terlanggar pagar sebuah rumah akibat dikejar anjing. Kejadian tersebut berjaya dirakam CCTV yang menunjukkan motosikal ditunggang laju oleh penghantar makanan itu telah merempuh pagar rumah hingga menyebabkannya terjatuh. Kejadian tersebut berlaku apabila penghantar makanan itu panik dan cuba melarikan diri selepas dikejar anjing liar. Aksi seorang anggota bomba memandikan seekor ular menjadi bualan netizen. Video dikongsikan pengguna TikTok bernama Meme6966 itu memaparkan seorang anggota bomba yang tampak bersahaja memandikan seekor ular seakan-akan sedang memandikan kucing. Video tersebut telah menjadi tular sehingga kini ianya telah ditonton lebih 100,000 kali. Seorang pemuda menunjukkan bakat luar biasanya apabila berjaya menghasilkan potret wajah pelawak terkenal Syuib dan Allahyarhamah isterinya Siti Sarah. Menggunakan nama Abam Takaful, dia menghasilkan lukisan potret tersebut menggunakan 400 cube rubi. Difahamkan lukisan tersebut mengambil masa 1 hari bagi disiapkan. Ya, seperti biasa paparan hashtag menutup berita perdana edisi hari ini Ahad 22 Ogos. Jangan sebarkan berita palsu mengenai vaksin. Bersama-samalah kita menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, kibarkan juga jalur gemilang tanda anda cintakan negara. Assalamualaikum. Salam sejahtera.